Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bahjah Mardiyah, muka surat 38 bayang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kehendak orang muwafiq itu, dan kehendak orang muwafiq itu, yakni bermula kehendak oleh ulama fiqh. Takrifan bagi orang muwafiq itu, yakni makmum muwafiq, mereka yakni makmum yang mendapat akan dia daripada qiyam imamnya, daripada berdiri imam sebelum imam rakaat, mendapat masa, yakni akan masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan. Tiada diiktibarkan, tiada dikirakan, tiada diiktibarkan, tiada dikirakan dengan bacaan dirinya, dan tiada pula diiktibarkan dengan imamnya, dengan bacaan imamnya. Maka barang siapa, yakni daripada makmum, mendapat akan dia, akan imam, masa yang tersebut, mana masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan pertengahan di dalam qiyamnya, di dalam qiyam imamnya. Sama ada ia barang siapa dapat pada rakaat yang pertama, dapat masa satu part yang pertengahan pada rakaat pertama, atau lain rakaat pertama, sama ada rakaat kedua, ketiga atau keempat, maka dinama akan dia, akan barang siapa tadi, orang muwafiq, makmum yang muwafiq. Diuzur akan dia, akan orang muwafiq, baginya 3 rukun yang panjang ketinggalan dari imamnya apabila orang yang muwafiq tadi berlaku keuzuran. Berlaku keuzuran, maka muwafiq tadi dimaafkan ketinggalan dari imam 3 rukun yang panjang. Jadi sekarang ni pergi kepada takrif muwafiq. Takrif muwafiq kemudian kena sertakan dengan takrif masbuk. Kena sertakan dengan takrif masbuk di belakang tu. Kalau hak kitab Munyatul Musalli ni muka surat 40, muka surat 40, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Jumpa tak kalau hak Jawi ni? Itu takrifan makmum yang masbuk. Jumpa? Maka sekarang hendak masuk pada bicara orang masbuk pula, makmum yang masbuk. Maka adalah orang masbuk itu, makmum yang masbuk itu lawan orang muwafiq. Kalau masbuk tidak muwafiq, kalau muwafiq tidak masbuk, lawan dia. Makmum muwafiq dapat masa satu Fatihah dalam berdiri imam.
Lawan dia sebaliknya orang masbuk. Orang masbuk ni iaitu orang ni makmum yang tiada dapat tiada dapat serta imam dalam qiyamnya qiyam imam tiada dapat masa ni akan masa yang dapat padanya pada masa membaca Fatihah yang pertengahan, tiada nisbah, tiada diadu dikira bacaan dirinya dan tiada pula bacaan imamnya. Jadi makmum masbuk ni makmum yang tak dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Sama ada pada rakaat yang pertama tak dapat masa, maka makmum ni masbuk, atau lainnya, lain rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, makmum ni tidak dapat masa satu Fatihah, masbuklah makmum ni. Kerana dapat tasawurkan. Saya baca dulu di musuh hadapan ni. Kerana dapat tasawurkan, kerana dapat dirupakan, digambarkan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Masbuk ni boleh berlaku pada tiap-tiap 4 rakaat. Bukan masbuk hanya rakaat pertama sahaja, bukan. Muafiq berlaku pada tiap-tiap rakaat, masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Muafiq masbuk yang berlaku pada tiap-tiap rakaat berkaitan dengan hukum membaca Fatihah, rukun sembahyang. Jadi apabila pada satu-satu rakaat makmum tu muafiq, hukumnya wajib menyodorkan Fatihah. Tanpa menyodorkan Fatihah rakaat batal sembahyang. Sebaliknya pada rakaat yang tersebut, rakaat pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, makmum tu makmum masbuk kerana tidak dapat masa satu Fatihah, imam rakaat masbuk wajib rakaat serta merta. Baki Fatihah ditanggung oleh imam. Jadi masalah muafiq masbuk bukan masalah rakaat yang pertama, masalah berlaku pada tiap-tiap rakaat, masalah yang berkait dengan rukun Fatihah. Masalah yang berkait dengan rukun Fatihah barulah pergi kepada muafiq dan masbuk. Macam mana makmum membaca Fatihah wajib ataupun ditanggung oleh imam, makmum muafiq ke masbuk. Sehingga kan ketika menjadi makmum solat janazah, takbir yang pertama rukunnya membaca Fatihah. Maka di takbir yang pertama tu makmum muafiq ke makmum masbuk? Imam takbir yang pertama, takbir ketika solat jenazah, maka makmum yang mengikuti imam tadi dapat masa ataupun tidak? Kalau dapat masa, muafiq makmum yang mengikuti imam solat jenazah, Fatihahnya wajib dihabiskan. Kalau makmum tu masbuk, imam takbir saja yang kedua, untuk takbir membaca selawat, maka makmum pun takbir yang kedua, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Jadi maknanya hak muafiq masbuk berkait dengan Fatihah makmum, sama ada wajib dihabiskan bacaan ataupun ditanggung oleh imam. Jadi di tiap-tiap rakaat ada rukun Fatihah, di tiap-tiap rakaat ada hukum bagi makmum muafiq dan bagi makmum yang masbuk. Kalaulah berfahaman bahawa muafiq masbuk hanya rakaat pertama, salah awal-awal lagi dah. Sebab ada yang orang yang beranggapan seumpama tu, tak apa, tak belajar muafiq masbuk, mari awal-awal. Mari awal. Sebab apa? Sebab rakaat pertama sahaja yang berlaku muafiq masbuk, salah sangat-sangat. Beranggapan seumpama tu, kalau dia mari awal sekalipun belum tentu dia boleh solat awal. Tak bila nak qamat dia sakit perut contoh, boleh berlaku juga. Pada ni. Tapi dia berfaham seumpama tu muafiq masbuk rakaat pertama sahaja, kita mari awal-awal, tak ada isu lah kalau tak malam masbuk. Orang yang pandang masbuk dia kata akan senang-senang mari lewat-lewat sebab dia pandang masbuk. Begitu pula jadi dia. Ini ada orang yang beranggapan seumpama tu muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat, kerana dapat ditasawurkan, dirupakan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Boleh berlaku pada tiap-tiap 4 rakaat.
Terutama sekali rakaat yang ketiga, rakaat keempat. Apabila imam membaca perlahan, tidak ada surah, imam mempercepatkan bacaan, boleh berlaku masbuk, terutama rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Ni kena faham molek takrifan dia, barulah pergi pada hukum dia. Apa dia takrif muafiq, apa dia takrif masbuk yang kita baca tadi, takrifan dia. Cara ringkasnya, muafiq dapat masa satu pertengahan semasa imam berdiri sebelum imam rakaat. Masbuk tidak dapat masa. Muafiq dapat masa satu Fatihah sebelum daripada imam rakaat. Dapat masa satu Fatihah, maka makmum tersebut muafiq, sempat baca tak sempat baca itu pergi kepada permasalahan. Dapat masa, makmum tu muafiq, tak dapat masa, makmum tu masbuk. Dia muafiq ni asal makna, di asal bahasa Arabnya wafaqa yuwafiqu fahuwa muwafiqun wa zaka muwafaqun. Muwafiq ni kalau asal makna bersama, tu asal makna bersama. Muwafiq bersama. Masbuk ni asal maknanya sabaqa yasbuku sabqan fahuwa sabiqun wa zaka masbukun. Maknanya orang yang ketinggalan, orang yang didahului akan dia, mana orang yang ketinggalan. Itu asal makna bahasa Arab. Muafiq orang yang bersama, masbuk orang yang ketinggalan. Itu asal makna bahasa Arab. Tapi kita bukan nak bahasa Arab tu, kita nak istilah syarak. Syarak muafiq ni apa takrifan dia, masbuk apa takrifan dia, itu yang kita nak. Muafiq dari segi bahasa Arab bersama, orang yang bersama isim fa'il. Masbuk isim maf'ul, orang yang ketinggalan, itu lughah bahasa Arab. Kita bukan mengaji bahasa Arab sekarang, kita belajar hukum syarak berkaitan dengan muafiq masbuk. Jadi apa dia takrifan, definisi muafiq masbuk ni sebuah istilah syarak. Istilah bahasa, muafiq isim fa'il orang yang bersama, masbuk isim maf'ul orang yang didahulukan, orang yang ketinggalan. Jadi takrifan tu mustahab. Takrifan muafiq dan masbuk. Dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Tidak kira bacaan Fatihah diri kita dan tidak kira bacaan Fatihah tu imam. Kira bacaan keseluruhan. Bacaan yang sederhana, yang cepat pun tidak, lambat sangat pun tidak, pertengahan. Dapat masa tu. Sekarang kita permulaannya, masa satu pas dia pertengahan tu, masa dia panjang mana? Kita dapatkan masa dahulu. Kita dapatkan masa dahulu. Jadi kita pakat baca Fatihah. Kita Fatihah sendiri, ada Fatihah cepat, ada Fatihah lambat, ada Fatihah sederhana. Nak ambil Fatihah sederhana, bermula daripada bismillah, a'udzu bukan Fatihah, sampai ke waladdallin. Kita pakat baca dahulu, kita nak dapatkan masa satu Fatihah yang pertengahan. Sampai kepada nak pergi kepada takrifan tu, tak kepada bacaan dah, kepada masa semata-mata. Sekarang untuk dapat masa tu, kita pakat baca Fatihah yang pertengahan. Kita pakat baca Fatihah yang pertengahan. Maknanya masa setakat mana kau muat, muat teluh tu lah. Sebut teluh kok mudahnya, tapi muat ni macam pakai baju je. Muat ke tak muat baju tu, contoh lah. Ke orang Melaka panggil apa? Baju tu kan, padang ke tak padang ke gitu. Muat juga. Tu muat. Ni muat ke tak muat masa satu Fatihah, payah tu. Jadi kita pakat baca dengan masa tu. Masa yang kita bagi tu, dapat tak kita menyelesaikan bacaan Fatihah yang pertengahan. Kita mula baca.
Setakat ni. Dapat tak masa tu? Boleh tak ngam-ngam tak? Dapat tak pada masa tadi ngam satu Fatihah? Tak dapat ke ataupun masa terlebih ke masa tadi dapat tak? Ngam-ngam tak? Ngam-ngam 25 saat 25 saat tu jarum jam di depan tu. Tapi bukan sembahyang tengok jarum jam. Mana anggaran sahaja. Sebab saya mengaji tak pernah diberi beberapa saat, hanya masa satu Fatihah. Masa satu Fatihah. Dapat masa dalam berdiri bersama berdiri imam muafiq, tak dapat masa masbuk. Tapi saatnya cikgu tak beritahu. Bila saya mengajar, ustaz masa itulah berapa saat? Oh, ini tak saat. Mula-mula saya mengajar, saya letak 10 saat. Allah, 10 saat. Okey. Lepas tu balik tu, malam tu 10 saat separuh Fatihah pun tak dapat baca lagi. Barulah kira semula. Sebab dia minta saat. Saya belajar tak ada saat. Hanya masa satu Fatihah pertengahan, kira bacaan ramah, bukan kira bacaan untuk imam, bukan kira bacaan diri kita. Bila dia minta saat, saya beri 10 saat. Bayangkan. Bukan 25 saat. Tu saja. Dalam berdiri bersama imam, dapat masa tersebut muafiq lah. Cadang tadi nak buat ada pelakon. Tengok dulu permulaan. Kalau boleh faham, kita tak payah buat pelakon lah. Sekarang tu imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Mana ni? Tu imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Kita pun baca doa iftitah lah. Biasalah. Kita pergi pada tu imam baca Fatihah kuat. Subuh ke maghrib isyak imam baca Fatihah kuat. Tu imam pun takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Kita pun baca doa iftitah. Imam belum baca Fatihah kuat lagi ni. Imam takbir, kita pun takbiratul ihram, kita pun baca doa iftitah. Mana kita mana sekarang ni tu imam takbir. Tu imam pun takbir. Masa bermula selepas tu takbir, kita pun Allahu Akbar ikut belakang tu imam. Kita baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita habis baca doa iftitah. Imam pun baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah kuat. Kita berhenti dulu setakat tu. Dari takbir kita tadi sampai kita selesai baca doa iftitah, dapat tak lagi masa satu Fatihah? Ya? Dapat tak lagi masa satu Fatihah? Kenapa tak dapat? Dapat tak lagi masa satu Fatihah. Bukan tanya dapat baca ke tidak, saya tak tanya. Dapat tak lagi masa. Kenapa iling? Dapat dah tengok iling, kita tanya dulu. Baik, kita sekarang ni tu imam takbiratul ihram, kita pun Allahu Akbar. Kita pun baca doa iftitah perlahan bersama tu imam. Doa iftitah ni panjang ni. Pada ni. Doa iftitah ni panjang. Doa iftitah panjang tu lah. Daripada Allahu Akbar kabira sampai ke wajah tu wajah lain sampai ke wa ana minal muslimin. Perlahan. Tu imam pun mula baca Fatihah kuat. Kita berhenti setakat tu. Daripada takbir kita tadi sampai imam baca Fatihah kuat, dapat tak lagi masa satu Fatihah? Masa dapat tak lagi? Tadi diiling. Dah tanya tu. Masa dapat ke tak? Dia pun dia masalah. Dapat tak masa? Dapat masa. Muafiq lah. Kan tak baca. Tu imam pun tak baca lagi. Tapi saya tanya sekarang ni, awak baca tak lagi Fatihah? Bukan. Tu imam baca lagi Fatihah? Saya tak tanya. Saya tanya makmum tadi, dapat tak masa satu Fatihah? Dalam berdiri bersama berdiri imam, dapat ke tak? Dapat. Muafiq ya? Macam mana? Sekarang ni muafiq dapat masa satu pertengahan. Dalam masa tersebut baca doa iftitah ke, baca apa ke, duduk saja ke, dapat masa muafiq lah. Ada ni.
Dapat je masa, muafiq. Sekarang ni masa tu kita baca doa iftitah. Tu imam pun belum lagi membaca Fatihah. Sebab tu imam pun macam kita juga membaca doa iftitah. Tapi masa sudah berjalan, selesai kita baca doa iftitah. Selesai baca doa iftitah daripada takbir kita sampai selesai baca doa iftitah bersama berdiri imam, yang imam baru nak mula baca Fatihah kuat, dapat tak lagi masa satu Fatihah? Dapat. Muafiqlah. Itu saja. Kan belum baca, jangan lari. Kita muafiq bukan baca ataupun belum baca. Muafiq dapat masa satu Fatihah dalam berdiri imam. Dapat masa. Ini sebut balik ni, mendapat oleh mereka akan masa. Sebab tu masa tu buat empat persegi tu. Sempat masa. Bukan sempat baca ataupun tidak sempat baca, bukan. Sempat masa, dapat masa satu Fatihah, maka makmum tersebut adalah muafiq. Hukumnya wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Tu pergi pada hukum, kita pergi pada takrifan. Nak kenal dahulu muafiq dengan masbuk. Selepas tasyahud awal, tu imam pun naik pada rakaat yang ketiga. Imam pun naik rakaat ketiga. Imam naik rakaat ketiga, kita fikir waktu ketiga kita kena buat lakonan lah. Jadi tu imam naik rakaat ketiga, kita pun Allahu Akbar naik rakaat ketiga. Kita pun baca Fatihah. Tu imam baca, kita pun baca Fatihah. Tapi tu imam ni hak jenis mempercepatkan bacaan Fatihah dia. Sebab bacaan perlahan kan. Dia pun mempercepatkan bacaan Fatihah. Dia pun Allahu Akbar. Imam rakaat rakaat yang ketiga. Daripada makmum yang bangkit dari tasyahud awal tadi tegak sampai ke imam rakaat, dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat, sebab imam mempercepatkan bacaan. Tak dapat masa, maka masbuk imam rakaat, wajib rakaat serta-merta, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Mana speaker kita letak perempuan belakang? Dia tu imam naik pada rakaat ketiga. Kita makmum segera rakaat ketiga. Jadi imam naik rakaat yang ketiga, makmum pun naik rakaat ketiga, tapi imam ni mempercepatkan bacaan Fatihah ketika membaca Fatihah yang perlahan. Sebab tu dalam kitab kita ni, dalam kitab kita saya baca tadi tak habis tadi di muka 40 muka 41 tadi kan. 41 baris yang keempat daripada atas tu. 41 baris keempat daripada atas. Dan setengah daripada masbuk berlaku pada rakaat pertama, diberi hukum masbuk pula barang yang jatuh barang berlaku daripada kebanyakan daripada imam sembahyang. Bahawa mereka itu bersegera, mereka itu membaca akan qiraahnya, akan bacaan Fatihah dia. Maka tidak dapat makmum kemudian berdiri imamnya daripada sujud membaca Fatihah dengan sempurna akan dia, maka sudah rakaat imamnya, maka wajib atamu itu rakaat sertanya serta imam, kerana ia seperti orang yang masbuk, maka dapat ia akan rakaat. Hak biasa berlaku, dia banyak berlaku. Tu imam mempercepatkan bacaan. Rakaat tiga keempat lah. Rakaat kedua, rakaat pertama kedua, walaupun imam mempercepatkan bacaan, tapi tu imam ada doa iftitah rakaat pertama, tu imam ada surah rakaat pertama. Rakaat kedua, walaupun imam mempercepatkan bacaan Fatihah, tapi imam ada surah. Jadi kita akan duduk bersama imam, walaupun imam mempercepatkan bacaan, hak semayang, hak bacaan perlahan tu lah, tapi imam ada surah. Masa kita bersama berdiri imam rakaat kedua lebih daripada masa satu Fatihah, tak ada masalah lah. Tapi rakaat ketiga keempat, bila imam mempercepatkan bacaan Fatihah, terkadang 15, 18, 20 saat imam sudah rakaat. Kita tak dapat masa satu Fatihah, masbuklah kitanya. Gitu je. Ataupun contohnya, imam naik rakaat yang ketiga, makmum naik rakaat ketiga, tiba-tiba makmum ni lambat gerak diam kerana dia sakit, kerana dia tua, sakit belakang, sakit lutut, ataupun kerana dia gemuk.
Bila dia gemuk ni, dia lepas imam bangkit orang ketiga tasyawal, dia bangkit segera, tapi dia apa ni? Lambat. Dah sakit lutut kan. Dia bangkit tu perlahan. Masa belum dikira sebab dia belum tegak. Ataupun dia gemuk. Bila dia gemuk ni, dia lambat untuk berdiri tegak. Jadi tu imam orang ketiga dengan makmum hak sehat-sehat tu berdiri lama dah. Dia baru boleh tegak. Kerana dia lambat berdiri. Daripada tegak makmum orang ketiga tadi sampailah imam rakaat, tak dapat masa. Masbuk lah. Apabila imam rokok, kita dapat masa ke tidak? Kes itu dulu, dapat masa muafiq, wajib menyedahkan bacaan Fatihah. Kita tak ada niat di situ, berlaku sahaja situasi, dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk, bukan ada niat-niat, dia tidak ada. Jadi apabila kita tak dapat masa, kita sebagai makmum masbuk. Masbuk imam rakaat wajib rakaat serta-merta, baki patut ditanggung oleh imam. Tu. Tidak timbul bab niat, timbul bab bila imam rakaat, kita dapat masa ataupun tidak. Itu saja, dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk. Ketika permulaan imam takbiratul ihram, kita pun takbir. Di situ kita pun tak tahu lagi muafiq ke masbuk. Tapi kita makmum lah. Sekarang tu imam takbir, kita pun takbir. Tu imam ni tu imam hak sama kawan je ni. Sama kawan je. Mana kita musafir ke, kita berjemaah 2 orang, okey, kita pun tolak jadi imam, dia pun jadi imam. Dia pun takbir, kita takbir. Muafiq ke masbuk kita tak tahu lagi. Tak tahulah kawan kita macam mana. Dia takbir tu, kita terus takbir. Dan 15% dia rokok dah. Pada ni. Faham tak? Kalau berlaku seumpama tu. Sekarang kita berjemaah 2 orang musafir, kita tolak dia di imam. Dia takbir, kita pun Allahu Akbar takbir. Lepas tu, dalam 15 saat, Allahu Akbar, rokok dah dia. Dia wasal. Lepas tu dia baca tu wasal, doa iftitah dia tinggal. Contohnya. Jadi daripada takbir makmum tadi sampai ke kawan imam tu rokok, tak dapat masa satu Fatihah, masbuk lah. Saya takbir bersama takbir tu imam tadi, tak kira lah. Kalau berlaku seumpama tu. Kalau kata tu imam tu takbir, kita sebagai makmum tu pun takbir. Kita pun baca doa iftitah sudah dah. Kita baru nak bismillah baca apa? Dia rokok dah. Maknanya dia tak baca doa iftitah. Tapi masa panjang juga. Daripada kita takbir, lepas kawan kita takbir di imam, kita takbir, tapi kita baca doa iftitah macam biasa. Wa ana minal muslimin, kita baca. Dan pening pula wa ana minal muslimin, kuat je bunyi. Ini contoh. Wa ana minal muslimin, habis kita baca baru nak bismillah, Allahu Akbar. Allah kawan kita dia tinggal dalam iftitah. Kita sempat tak baca Fatihah? Tak sempat. Masa sempat ke tak? Masa sempat. Maka muafiqlah kita. Wajib menyedahkan Fatihah, dimaafkan ketinggalan rukun tidak cukup, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Kalau dapat masa. Kalau kita takbir sampailah kawan kita sebagai imam tu rokok hanya 15-20 saat, masbuklah kitanya, tak dapat masa. Lepas tu masbuk pula kalau kita baca doa iftitah di permulaan, itu akan bicara lain tu. Sebab masbuk dia membaca bacaan sunat, dia tidak boleh rokok serta-merta. Yang saya sebut tadi, masbuk imam rokok wajib rokok serta-merta, masbuk yang terus kepada membaca Fatihah, bukan dengan membaca bacaan zikir yang disunatkan terlebih dahulu. Itu akan bicara panjang hak berkaitan dengan masbuk yang membaca bacaan sunat sebelum membaca Fatihah.
Cuma permulaan ni. Definisi muafiq, definisi masbuk. Kalau dengan kita bicara seumpama ni tak nampak juga, kena buat lakonan lah. Macam mana? Macam mana? Apa maksud? Tak faham. Dapat masa. Lepas tu? Dan sekarang ni soalan tadi tak faham berkaitan dengan dapat masa. Sekarang ni kalau orang ketiga daripada tegak kita, imam tegak orang ketiga terlebih dahulu, dia naik orang ketiga, kita pun naik orang ketiga. Daripada tegak kita orang ketiga sampai imam rakaat, dapat masa 1/20 saat, muafiq lah. Kalau tak dapat masa 15 saat je imam rakaat dah, masbuk. Situ je dulu. Makmum tadi perlu menyodorkan patah ataupun tidak, nanti dulu. Nak kenal dulu. Muafiq ke masbuk, makmum makmum tersebut tu dahulu. Kadang 15 saat tadi, kalau dapat masa tersebut, barulah imam rakaat muafiq. Tapi kalau imam mempercepatkan bacaan Fatihah rakaat ketiga, kemungkinan 15 saat sahaja dia sudah rakaat. Dapat dah masa tu Fatihah? Tak dapat, maka masbuk. Bila masbuk, imam rakaat wajib rakaat serta merta. Tapi bab hukum tu nanti dahulu. Biar kita kenal molek-molek muafiq macam mana, masbuk macam mana. Dapat masa satu bagian pertengahan. Habis kalau sebut kata dapat masa 25 saat, 25 saat tu duk fikir ke jarum jam lah. Dapat masa satu bagian pertengahan, atau 25 saat. Dapat masa satu bagian pertengahan, dapat masa daripada mana ni? Kalau rakaat pertama daripada makmum ni Allahu Akbar. Rakaat kedua, ketiga, keempat daripada makmum ni tegak. Barulah kira masa sampai imam rakaat. Rakaat pertama daripada Allahu Akbar molek-molek, barulah kira masa sampai imam rakaat. Tapi kalau dia Allahu Akbar tak jadi, tak kira masa lagi. Allahu Akbar tak jadi, so pegang tadi tak ada pegang, orang sembahyang belaka dah, tinggal di seorang je. Ya, last kali imam pun Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Mau boleh dunia, dia pun rakaat. Dia dapat masa ke tak? Tak dapat masa, masbuklah juga. Tadi dia berdiri di situ lama dah. Tak kira masa sebab dia belum sembahyang. Dia Allahu Akbar. Niat tak masuk, dia lepas tangan. Dah masa tak ada kira masa lagi sebab dia belum sembahyang. Dia Allahu Akbar, lepas tangan. Allahu Akbar, lepas tangan. Dia sembahyang ke tak lagi? Belum sembahyang. Dia imam pun Allahu Akbar hukum. Dia pun Allahu Akbar. Macam mana dah niat? Dapat dah masa? Tak dapat. Masbuk, rakaat segera. Untung dia. Buatlah sama. Untung apa? Maknanya masbuklah dia. Ni biasa orang tanya ni. Masa tarawih. Tu imam takbir dah. Dia duduk bersandar. Ada ni. Lepas imam baca surah saja, dia pun baru bangun. Imam dekat Nabi surah, dia pun Allahu Akbar. Sekejap imam rakaat. Dapat dah masa? Tak dapat lah. Duduk di situ lama, tak kira dia tak semayang. Kira daripada dia takbir sampai imam rakaat di hujung surah tu dapat tak masa? Tak dapat. Masbuk lah. Sedap dia. Tu saya kata, awak buatlah sama. Apa ni? Dia macam deki tau. Dia untunglah seumpama tu orang sembahyang awal-awal, dia masa dia duduk berehat, rugilah dianya. Tapi masbuk ke tak? Masbuklah sebab kira masa daripada takbir dia. Walaupun dia memang berada di situ, tapi imam baca Fatihah dia tunggu, imam baca basah dia tunggu, separuh surah baru dia bangun. Dia pun Allahu Akbar. Akhir masa daripada takbir dia. Kalau rakaat pertama sampai imam rakaat, tak dapat masa, masbuk. Walaupun memang disengaja seumpama tu, tapi kira masa daripada takbir. Jadi sama macam waswah tadi. Dia takbir, niat tak masuk, dia kata dia lepas tangan. Dia takbir, dia lepas tangan. Tak kira masa sebab dia belum sembahyang.
Tapi macam mana pula selepas imam rokok dia pun dapat niat? Tanya dia lah. Itu saya dah tahu tu. Dah tahu tu. Tapi imam rokok je dia Allahu Akbar. Oh, comel. Kira masa memang tak dapat lah sebab imam rokok dah. Masbuk, rokok segera. Lepas tu ditanggung oleh imam. Tu je. Kita kalau syok dapat ke tak dapat masa, syok dapat ataupun tidak masa, bukan syok ilmu berkaitan dengan takrifan. Jangan saya kalau kita syok mengaji muafiq masbuk tu tak apa nak jelas, tu syok pasal lain. Syok kepada hukum, tu kena belajar sampai ke sahih molek lah dengan syok lah. Sekarang ni dia sahih molek dah. Muafiq dapat masa, masbuk tak dapat masa. Tapi lepas dia takbir sampai imam rokok, dia tidak fokus kepada masa tu. Dia fokus kepada bacaan Fatihah dia ke apa semua. Tiba-tiba imam rokok. Kira-kira masa tu sekali kira dapat satu Fatihah tu. Kira-kira balik macam tak dapat je. Tu panggil syok. Syok dapat masa ke tak dapat masa. Ada ni. Bukan syok jadi muafiq ke masbuk, tu syok bab ilmu. Tu kena belajar molek lah biar jelas bab ilmu. Ni tak ni jelas bab ilmu, cuma dia syok sahaja. Masa tu dapat ataupun tidak, dia ada dua pandangan. Tapi pandangan muktamad dihukumkan sebagai muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah sendiri. Sebab dia tak kira masa kan. Kita pun Allahu Akbar, mungkin kita baca dalam cerita pendek, mungkin kita baca Fatihah, tapi kita baca mungkin kita baca Fatihah yang lambat, kita baca secara lambat. Kita baca separuh Fatihah, imam pun rokok. Daripada takbir takdi tu rasa masa panjang juga rasanya, macam dapat 20 saat tu. Tapi sekali-sekali fikir buat 20 saat ni kita bukan tengok jangka-jangka, ni sekarang jangkaan saja. Rasa macam dapat masa, tapi rasa-rasa macam tak apa dapat masa tu contohnya. Jadi syok dapat ke tak dapat masa, hukumnya muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Ustaz, kalau kita syak kita dapat tak dapat, adakah kita baca Fatihah dengan cara hafal? Syok dapat ke tak dapat, mana imam belum rokok lagi. Sekarang ni hati dulu, imam rokok dah ke belum? Imam rokok dah. Sekarang ni syok sekarang ni, sekarang masa dapat ke tidak sebenarnya antara berdiri makmum kepada imam rokok tu, masa dapat ke tidak? Syok maksud dia masa. Maka hukumnya muafiq, wajib menyodorkan Fatihah. Dia kalau kita masa tu syok, mana mungkin Fatihah ada 1-2 ayat lagi. Dan dia Fatihah kita kena jaga bacaan dia, baik tu rukun. Kita kena jaga bacaan. Sebab kita masih lagi dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Kita masih lagi dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Kita tidak perlu segera rokok. Walaupun kita wajib menyodorkan Fatihah, tapi kita masih lagi ada 2 rukun yang dimaafkan ketinggalan. Walaupun kita nak baca dengan cepat, tapi hukumnya kena jaga syarat-syarat Fatihah, kena jaga. Sekarang ni kita tak pergi pada masalah lagi pada takrifan tu. Boleh selesai tak kita ni tanpa buat lakonan. Muafiq dapat masa 1 Fatihah, masbuk tak dapat masa 1 Fatihah. Baca perlahan.
Dia kalau seumpama tu tak apa jelas masalah tu. Dia jelas ni begini. Kalau lebih jelas. Masalah yang sama lah. Lebih jelas. Sebab sekarang ni kalau kita pertama imam rokok apa semua bacaan perlahan, biasanya kalau imam rokok kita hanya surah sahaja. Tapi imam rokok surah sahaja kita belum sudah baca, kita kena rokok. Gini kalau masalah macam tadi. Rakaat pertama imam baca kuat, takbir, imam baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah, sudah dapat masa, sudah muafiq. Imam baca Fatihah kuat, makmum tak baca lah. Sebab tunggu imam selesai baca Fatihah. Imam pun selesai baca Fatihah, imam baca surah. Kita lupa nak baca Fatihah. Imam rakaat baru kita sedar. Memang kita jelas muafiq sebab masa 3-4 Fatihah pun kita dapat, kita muafiq. Jadi apabila imam rakaat kita baru tersedar belum membaca Fatihah, muafiq wajib membaca Fatihah sendiri. Maka makmum pun membaca Fatihah. Kita kiralah selepas daripada imam duduk ada sujud ke, makmum pun selesai dah baca Fatihah, makmum pun rakaat. Imam pun sujud yang kedua, makmum ni tidak aturan semayang dia lah. Imam pun naik rakaat yang kedua. Dia baca tadi kan, imam naik rakaat kedua, makmum ni turun sujud yang pertama, duduk antara sujud yang kedua dah. Lepas tu makmum naik rakaat kedua, tu imam kira selesai baca Fatihah. Kebetulan imam baca surah pendek. Sekarang ni makmum tegak rakaat kedua lambat. Imam selesai baca Fatihah, imam baca surah pendek. Baca Al-Kausar ke Wal Asri ke. Tegak makmum ni lambat sebab dia rakaat pertama tadi dia ketinggalan. Jadi imam baca surah yang pendek, imam rakaat. Tegak makmum rakaat kedua tadi dapat tak masa? Tak dapat masa. Masbuk lah. Rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk. Ada ni. Tapi kalau dia bangkit tu imam selesai baca Fatihah, imam baca surah panjang, dapat masa juga. Muafiq lah dianya. Kebetulan dia baca surah pendek. Jadi masbuk lah dia sebab tak dapat masa. Bertukar ke muafiq jadi masbuk? Tidak bertukar. Sebab muafiq tadi rakaat pertama, masbuk ni rakaat kedua, tidak bertukar tu. Tidak bertukar sebab rakaat lain-lain. Jangan pula bertukar. Bertukarnya mana? Asalnya muafiq rakaat pertama. Dah rakaat kedua jadi masbuk. Rakaat kedua masbuk bukan dia bertukar daripada muafiq. Memang dia masbuk. Tak ada bertukar. Tapi seumpama itulah rakaat kedua jadi masbuk. Sebab dia dia ni tak dapat masa satu Fatihah. Bukan gitu dah maksud dah. Masbuk imam rakaat wajib rakaat semata, baki patut ditanggung oleh imam. Dapat masa muafiq. Saya tak berapa jelas tu. Dapat masa. Ajak. Berarti dengar Tolong jelaskan.
Macam mana? Cepat. Dia cepat. Dia cepat. Dia gini. Waktu pertama kita dapat masa. Waktu kedua imam baca surah Al-Kawthar tadi dah, inna a'tayna. Imam baca kuat ke baca perlahan? Ni semayang baca kuat, baca perlahan. Imam baca kuat, waktu kedua dia baca Fatihah kuat. Makmum belum lagi membaca. Tapi makmum sudah dapat masa. Sebab masa sudah berjalan. Cuma makmum belum lagi membaca. Sebab imam pun belum selesai baca Fatihah. Maka dapat masa, dapat muafiq. Imam baca Al-Kawthar, imam baca Wal Asri, imam baca Qul Huwallah. Tapi masa sudah dapat, muafiq. Bila imam baca surah pendek, kita baca 2 ayat Fatihah. Sebab kita baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah kuat. Jadi kita masa dapat awal-awal lagi dah, kita muafiq. Bila imam rokok, bila kita muafiq, kita wajib menyuduhkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun, tak akan jadi masbuk di situ sebab kita dapat masa. Sekarang imam naik rakaat kedua, imam baca kuat. Begitu. Bila imam baca kuat Fatihah, kita memang belum membaca. Tapi masa kita dapat tak? Dapatlah sebab imam sedang membaca Fatihah. Masa dapat tapi kita belum baca. Terkadang ada juga imam baca Fatihah kuat, imam pun selesai. Kita makmum dapat tak lagi masa satu Fatihah? Makmum tak dapat lagi baca, makmum dapat tak lagi masa. Makmum tak dapat lagi baca, makmum dapat lagi masa. Masa dapat ke tidak? Masa dapat ke tidak? Tutup imam baca Fatihah kuat tu, dapat tak masa lagi makmum berdiri kerah ni berdiri ni? Dapat tak lagi masa? Dapatlah masa tapi belum baca. Sebab imam membaca Fatihah kuat. Takkan kita nak baca Fatihah bersama Fatihah imam. Tapi terdapat dah masa. Dapat. Muafiqlah kitanya. Kita pun selepas imam baca Fatihah selesai, kita pun baca Fatihah. Imam baca inna a'tayna. Kita baca Fatihah 2 ayat 3 dia rokok dah. Kita muafiq wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Tak boleh rokok dia kata imam sebab kita bukan masbuk. Sebab kita dapat masa. Tapi masa satu Fatihah ketika imam baca kuat tu, kita belum membaca. Tidak ada makmum yang imam baca Fatihah kuat, dia baca juga. Bukan begitu. Memang dia takkan baca. Tapi masa dia sudah dapat. Muafiq. Perlahan. Bacaan perlahan. Kalau sebagai zuhur bacaan perlahan sekalipun, imam naik rakaat kedua, kita pun naik rakaat kedua. Bacaan perlahan. Fatihah perlahan, surah perlahan. Kalau tu imam mempercepatkan bacaan sekalipun, tu imam ada surah. Di situ masa sudah dapat, di situ panjang. Ada ni. Yang tu imam baca perlahan, yang terkadang menyebabkan kita tak dapat masa kerana imam mempercepatkan, ada rakaat 3 ke 4. Rakaat kedua, walaupun imam mempercepatkan bacaan, tapi dia masih lagi membaca surah. Maknanya masa tu masih lagi kita dapat. Muafiq. Maka wajib menyodorkan Fatihah. Rakaat 3 ke 4. Barulah timbul isu, imam mempercepatkan bacaan, surahnya tidak ada, menyebabkan kita tak dapat masa satu Fatihah. Masbuk. Rakaat kedua tak ada masalah lagi. Ni saya cerita pengalaman. Cerita pengalaman. Tu imam ni memang baca cepat. Dia sama-sama anak murid kepada tugu saya mula-mula. Tugu saya ngaji mula-mula memang masbuk sentiasa. Sebab tugu memang baca cepat. Rakaat pertama kedua pun masbuk kitanya kalau bacaan perlahan. Suka kita. Sebab apa? Tak perlu menyodorkan bacaan Fatihah. Tapi masa tu tak berapa pandang mana. Tapi abang-abang ni beritahu, tugu tu rokok, kamu rokok. Tugu rokok, kamu rokok. Dia ajar gitu je. Tapi memang teguh cepat sungguh. Memang teguh cepat.
Anak murid dia memang cepat juga. Ni anak murid boleh tunggu saya. Tapi dia anak murid tua lah. Tak sempat dengan saya. Dia anak murid tua. Jadi dia buat satu program. Program ni membabitkan ustaz, membabitkan imam-imam di kawasan tersebut. Ustaz dengan tu imam ni bukan program orang kampung, bukan. Program untuk ustaz dan tu imam. Kebetulan saya mengajar di kawasan tersebut, saya dijemput. Semayang asar berjemaah. Masa ni. Jadi walaupun bacaan perlahan, tu imam ni ada ni. Ada speaker di baju dia, kita boleh terdengar dia membaca apa. Perlahan-perlahan tu lah. Kenal? Kita boleh tahu. Orang pertama sama-sama baca doa iftitah, sama-sama baca Fatihah, sama-sama baca surah. Ada ni. Saya habis baca doa iftitah dan Fatihah. Tu imam tadi habis doa iftitah, habis Fatihah dan habis surah. Pada ni. Cepat dah. Cepatlah. Saya orang pertama habis baca doa iftitah dan habis baca Fatihah. Tu imam tu masa tu doa iftitah dia baca, Fatihah dia baca, Fatihah dia baca. Surah dia sudah dah baca. Ada ni. Dia habis baca surah, saya baru habis baca Fatihah. Ada isu dah, tak ada masalah lah. Naik kat kedua, saya habis baca Fatihah, dia habis baca surah dah. Faham tak? Cepat dah tu. Sekarang kat kedua. Macam sebut tadi ni ada baju ni, kita boleh tahu dia baca apa. Bunyi di speaker perlahan-perlahan pun. Kat kedua, saya habis baca Fatihah, tu imam tu habis dah surah. Nampak tak situ? Cepat. Tak ada masalah lah. Masa pun dapat, baca pun selesai, orang kedua tak ada masalah. Masa memang dapat, lebih dia masa sebenarnya sebab dia baca surah. Tapi saya baca Fatihah ni lambat sikit. Habis baca Fatihah, dia habis baca surah. Cepat. Faham-faham lah kat ketiga macam mana jadinya. Nampak tak masalah tu? Orang pertama, tu imam baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Saya hanya sempat baca doa iftitah dengan Fatihah aja sempat. Surah dia rokok dah sebab dia habis dah baca surah. Orang kedua, saya hanya sempat baca Fatihah. Dia rokok dah selepas selesai baca surah. Bukan dia baca Fatihah saja. Kalau dia baca Fatihah saja, saya pun habis baca Fatihah. Dia rokok sama-sama cepat je lah. Sama-sama lambat, sama cepat lah kita kata. Tak, saya habis baca Fatihah rakaat kedua. Tu imam tu habis Fatihah dan surah. Memang cepat. Memang saya pun dah jangka dah. Sebab apa? Sebab tok guru yang sama. Tahu dah anak murid macam mana. Nak kat tiga keempat, faham-faham lah. Sanad kat ketiga segera mengikut imam. Tasyahud tidak disudahkan, ikut dia je. Saya hanya sempat baca sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitulah. Dia pun rokok, dia rokok. Tahu tak? Sebab rakaat kedua tu saya habis baca Fatihah, dia habis Fatihah dan surah. Mana Fatihah dia cepat, surah dia cepat, tak ada masalah sebab dia ada surah rakaat kedua. Rakaat ketiga Fatihah saja. Sekejap je dia rokok. Memang jelas-jelas tak dapat masa satu Fatihah. Gitu. Mana? Wajib masbuk, maka wajib rokok serta merta. Itu masa jangka dah kat 3-4. Tapi malangnya seramai-ramai ahli program tu kesemuanya buat hukum sebagaimana muafiq, menyudahkan bacaan Fatihah. Itu program ustaz dan imam-imam, bukan program kampung. Hak makmum ramai-ramai ni menyudahkan Fatihah, buat hukum sebagaimana muafiq. Apabila kita masbuk, kita tidak segera rakaat, imam i'tidal. Macam mana hukum sebagai orang masbuk? Ni kita pergi pada masbuk biasa berlaku. Imam hujung surah. Ataupun imam rokok dah, kita pun baru Allahu Akbar. Kita masbuk. Belum sempat kita rokok, imam pun sami Allahu liman hamidah. Kita masbuk. Wajib rokok serta imam serta merta. Tapi belum sempat kita rokok, imam pun sami Allahu liman hamidah. Macam mana hukum masbuk tersebut? Rakaat dia tidak dikira. Apa yang mak masbuk wajib lakukan?
Iktidal bersama dengan iktidal imam. Begitu? Jelas kan? Macam mana kalau masbuk ini imam iktidal dia rokok sendiri? Apa hukum? Batal sembahyang. Macam tadi. Orang tiga tadi imam rokok cepat, tak dapat masa, masbuk, tapi ramai-ramai makmum dia menyudahkan bacaan Fatihah. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Bila makmum masbuk, imam iktidal, rakaat tidak ada, rokok sendiri lepas daripada imam iktidal, batal sembahyang. Tapi makmum ni tidak menyedari dia masbuk, dia ingat ke dia muafiq. Ada ni. Dia ingat ke dia muafiq. Sebab orang ketiga, orang keempat, kenapa nak masbuk pulaknya? Dia faham masbuk kat pertama saja. Ni hak peserta ni, ustaz dengan tok imam ni. Bukan orang kampung. Memang tok imam ni cepat. Cepat. Saya kat kedua, pertama kedua tu rasa ni kena hari ni. Kena masbuk kat kita keempat biasanya. Betul. Orang tiga empat jelas masbuk sebab tak dapat masa. Tapi ramai-ramai ada semuanya buat hukum sebagai benda muafiq, menyudahkan Fatihah. Tu pun dah. Ya. Dia gini. Jadi tok imam tu tok imam kita kenal dah dia. Orang ketiga keempat memang dia cepat. Kita pun baca Fatihah dengan wasal. Kita baca Fatihah dengan wasal. Masa tak dapat, tapi kita dapat menyudahkan bacaan Fatihah. Imam rakaat, imam boleh menyudahkan bacaan Fatihah 15 saat. Kita boleh juga. 15 saat kita menyudahkan bacaan Fatihah. Dr. Imam boleh menyudahkan bacaan Fatihah dan tempoh masa 15 saat. Kita pun boleh. Kita membuat seumpama tu. Jadi imam naik kali tiga, tertahu Dr. Imam ni memang mempercepatkan bacaan. Mana dia pun rokok, kebetulan kita pun wasa, kita pun menyudahkan selesai juga bacaan Fatihah. Sekarang ni dapat tak masa? Tak dapat. Tetap masbuk. Tapi dia sudah bacaan. Dia tetap masbuk. Tapi imam tak tangguhlah sebab dia sudah menghabiskan bacaan. Masbuk tetap masbuk. Dia tak dapat masa sebab hanya 15 saat sahaja. Dia tetap masbuk, tetapi masa 15 saat tu dia mempercepatkan bacaan dia juga. Dia dapat menyudahkan bacaan dia juga. Dia tetap masbuk sebab dia tak dapat masa. Dia dapat tak masa? Tak dapat masbuk. Tapi dia dapat menyudahkan bacaan dalam tempoh 15 saat. Dia tetap masbuk. Tapi masbuk yang tak ditanggung Fatihah oleh imam sebab dia menyudahkan Fatihah sendiri, tapi tetap masbuk. Masbuk memanglah wajib dapat mana rokok. Tapi dia sempat rokok bersama rokok imam, dapatlah tamat nina. Dia lambat rokok, berarti imam rokok dia belum selesai lagi bacaan Fatihah. Maknanya dia tak dapat menyudahkan Fatihah ketika imam sedang berdiri. Tu bahaya pula. Lambat rokok, nanti imam tak sempat tamat rokok, imam tak dapat rakaat pula. Tapi bila imam rokok, kita masbuk, kita rokok lah. Jangan duduk pening-pening lah. Imam rokok, kita rokok, jangan duduk pening-pening. Tadi imam memang imam kita kenal Dr. Imam ni, dia memang cepat. Tapi kita pun buat cepat juga kan 3 ke 4. Masa tak dapat, kita tetap masbuk, masa tak dapat. Tapi dah kita dapat menyudahkan bacaan Fatihah, okeylah, tak ada masalah. Kalau kita dapat menyudahkan bacaan Fatihah, tapi kita tetap masbuk. Tapi Fatihah kita tidak ditanggung oleh imam sebab kita menghabiskan bacaan Fatihah dan tempoh masa yang pendek tadi dengan kita mempercepatkan juga bacaan, tapi kita tetap masbuk. Tapi kita tak syarat seumpama tu. Kalau tu imam tu tahu dah dia mempercepatkan bacaan, kenapa kita nak mempercepatkan bacaan? Mempercepatkan bacaan kalau hukum hakam pula tak sempurna, tak sah sembahyang kita pula nanti. Dah dia mempercepatkan bacaan. Bila dia mempercepatkan bacaan, sudah sembahyang, kita pegang telinga dia.
Kamu ni nak ke mana sebenarnya? Ke sakit perut? Sakit perut tiap semayang ni, kita kena peringatlah ke dia. Kamu jangan buat seumpama tu. Kamu mempercepatkan bacaan, menyebabkan makmum belakang masbuk. Makmum kamu tak tahu hukum apa masbuk. Batal makmum kamu. Kena marah tak imam tu. Sebab makmum terkadang dia tidak mengetahui masbuk ni. Kalau tak imam buat seumpama tu, nanya ke makmum. Lepas tu kata kena pegang telinga tu imam tu. Nak ke mana kamu? Ketika kamu baca Fatihah kuat, surah bacaan kuat, lagu ni kalau kau ni Arab. Bila baca Fatihah perlahan ketika keempat, dia buat ekspres pula dah. Tak ekspres, rempik orang panggil. Ketika bacaan Fatihah kuat, dia melagukan suara. Tu imam ni qari, bagus, sedap. Tapi kenapa ketika 3 ke 4 yang bacaan perlahan, kenapa nak cepat? Sebab apa? Ni merosakkan makmum. Sebab makmum bukan tahu sangat. Tu dia kena panjang sedikit. Dia apabila masbuk, wajib rokok serta-merta. Kalau dia lambat rokok, tidak berdosa. Walaupun sebut kata wajib rokok serta-merta ni ketika dia ada huraian pula. Wajib rokok serta-merta untuk dapat rakaat. Bukan kata wajib rokok serta-merta, bila tak rokok berdosa. Bukan. Wajib rokok serta-merta untuk dapat rakaat. Sebab masbuk nak dapat rakaat, dia tak sama dengan muafiq. Muafiq nak dapat rakaat, ketinggalan 3 rukun panjang pun dapat rakaat lagi. Imam sujud yang pertama, duduk atas sujud. Muafiq yang keuzuran ni, sudah baca Fatihah, dia rokok dia tidak. Imam sujud dah, dia masih lagi dapat rakaat. Muafiq. Adapun masbuk nak dapat rakaat, syarat dia kena tamak ni rokok bersama rokok imam baru dapat rakaat. Ada ni. Dah. Sekarang ni memang dimaafkan ketinggalan 2 rukun walaupun di masbuk. Tapi masbuk nak dapat rakaat, syaratnya sempat rokok bersama rokok imam, dapat qada tamakninah. Dapat rakaat. Bila tu imam iktidal sahaja, dia sudah tak dapat rakaat. Tapi sebenarnya dia batal ke tak? Tidak, sebab belum lagi ketinggalan 2 rukun. Sebab imam dalam iktidal. Dimaafkan ketinggalan 2 rukun yang baru tak batal. Tapi bila imam iktidal sahaja, masbuk belum rokok, rakaat dia sudah lara, sudah tidak dikira. Tapi sembahyang dia masih lagi sah sebab dia belum lagi ketinggalan 2 rukun yang sempurna. Tapi rakaat dia tidak ada. Sebab tu masbuk bila imam rokok segera. Sebab masbuk nak dapat rakaat, imam dalam rokok, masbuk rokok ni sempat sama-sama rokok bersama rokok imam, dapat qada tamakninah, qada subhanallah. Imam pun sami Allah manamidah, barulah masbuk ni dapat rakaat. Berbeza dengan muafiq. Muafiq 3 rukun panjang pun yang keuzuran, masih lagi boleh dapat rakaat. Masbuk lain. Macam kita kata, imam dan rokok ni hak masbuk biasa berlaku. Imam dan rokok, kita pun Allahu Akbar, kita pun rokok sami Allahu liman hamidah. Rakaat kita tidak dapat sebab kita tidak sempat rokok bersama rokok imam, dapat qada tu maksud kita tak dapat. Rakaat tu tak dapat bagi kita. Kita wajib tidak seperti ke imam, kita kena tambah 1 rakaat selepas imam memberi salam. Kita ni banyak ni pada masalah-masalah dah ni. Dah bukan? Kita nak baca lagi kemudian definisi muafiq masbuk tu. Definisi muafiq masbuk. Macam mana kita ni? Kalau kau tanya kita, imam rokok. Kau tanya kita, imam rokok, tapi saya belum sempat membaca Fatihah. Tapi imam rokok dah. Kalau tanya kita, imam rokok, saya belum sudah membaca Fatihah.
Imam sudah rokok. Kalau tanya kita, sekarang ni saya belum habis baca Fatihah, imam sudah rokok. Saya ni muafiq ke masbuk? Imam sudah rokok, saya belum selesai membaca Fatihah. Imam rokok dah. Saya tak habis lagi baca Fatihah. Imam rokok dah. Nak tanya sekarang ni, saya ni muafiq ke masbuk? Sekarang imam rokok, saya belum sempat menyodorkan bacaan Fatihah. Faham tak tu? Imam rokok, saya belum sempat lagi habis baca Fatihah. Imam rokok dah. Jadi pertanyaannya, saya ni muafiq ke masbuk? Tidak. Muafiq ke masbuk? Kenapa muafiq? Saya tak beritahu seumpama tu. Saya beritahu, saya tanya, imam rokok, saya belum lagi sudah baca Fatihah. Saya muafiq ke masbuk? Saya muafiq ke masbuk? Kenapa muafiq? Mana tahu saya dapat masa? Saya tak beritahu saya dapat masa. Kita faham tak? Saya tak beritahu saya dapat masa. Saya hanya tanya, imam rokok, saya belum lagi selesai baca Fatihah. Saya tak cerita saya dapat masa, tak dapat masa. Saya cuma tanya, imam rokok, saya belum lagi habis baca Fatihah. Imam sudah rokok. Saya ni muafiq ke masbuk? Masbuk. Kenapa masbuk? Kerana masbuk, kerana imam rokok, saya belum lagi habis baca Fatihah. Jadi apabila belum habis baca Fatihah, masbuk kita. Tadi kenapa kata jawab masbuk? Ni nak cari orang masuk perangkat ni. Hak boleh jawab saya tambah layang. Nak cari orang masuk perangkat. Imam rokok, saya belum selesai lagi baca Fatihah. Saya muafiq ke masbuk? Muafiq ke masbuk? Tak kira kat mana pun, saya kira kat. Saya tak tanya rakaat. Saya cuma tanya, saya ni macam mana? Sebab imam rokok, saya belum lagi sudah baca Fatihah. Muafiq ke masbuk saya ni? Saya tak tanya rakaat pertama, kedua, tiga, saya tak tanya. Saya ni imam rokok, saya belum sudah baca Fatihah. Muafiq ke masbuk? Jawab tu je. Muafiq ke masbuk? Siapa jawab muafiq? Kenapa muafiq? Dan tidak dulu masa kita tak tahu lagi. Tak boleh nak jawab muafiq, tak boleh jawab masbuk. Tu saya nak cari nak perangkat. Mana nak masuk perangkat? Ustaz, masa ustaz tambah layang macam ni masa tu. Kau tak masuk perangkat. Nak cakap masuk perangkat je dulu. Apabila soalan seumpama tu, imam rokok, saya belum sudah baca Fatihah imam rokok, saya muafiq ke masbuk? Nak kata muafiq pun tak boleh, nak kata masbuk pun tak boleh. Sebab definisi muafiq dapat masa, definisi masbuk tak dapat masa. Sekarang soalan dia belum sudah baca. Dia belum sudah baca, terkadang dia dapat masa, terkadang dia tak dapat masa. Kena tanya balik lah. Kamu belum selesai baca Fatihah imam rokok, kamu dapat tak masa? Dapat masa. Tapi kenapa imam rokok kamu belum selesai baca? Imam baca surah pendek, dia dapat masa, kamu muafiq lah. Wajib menjadikan bacaan Fatihah. Kenapa kamu tak dapat masa? Sebab masa setakbir imam hujung surah dah. Maka saya pun tak sempat baca dan kadang tak sempat masa. Kamu masbuk. Mana dengan soalan tu, kalau jawab je muafiq masbuk, waktu masuk perangkat lah jawapan dia. Tak boleh bagi jawapan. Sebab dia tidak bertepatan dengan takrifan kita. Pada ni. Kalau tanya imam rokok, saya dapat masa, tapi saya belum habis baca. Barulah kita boleh kata, kamu muafiq tak sebab kamu dapat masa. Sekarang soalan hanya, imam rokok, saya belum sudah baca Fatihah.
Muafiq ke masbuk? Belum sudah baca Fatihah nak letak muafiq tak boleh, nak letak masbuk tak boleh. Kamu belum sudah baca Fatihah, kamu dapat tak masa? Oh, masa dapat. Dan kenapa kamu tak sudah baca Fatihah? Saya baca Fatihah gagap contohnya. Masa memang dapat. Kamu muafiq Oh, kita boleh bagi jawapan kamu muafiq. Bila muafiq, kamu wajib menyudahkan Fatihah. Kenapa ketika imam rokok kamu belum sudah membaca Fatihah? Sebab saya takbir ketika imam dekat-dekat dengan rokok dah. Menyebabkan saya tak dapat masa. Kamu masbuk. Imam rokok, kamu rokok je lah. Baki Fatihah ditanggung oleh imam, baru boleh bagi jawapan. Kita baca kitab ni, tak baca kitab dah ni. Kena buat orang juga. Tak payah. Tak payah. Macam mana orang perempuan? Ada spekar dekat mana tu? Tak mana macam sebut tadilah. Rasa keliru terus tanya, senang. Tak ada masalah. Maknanya walaupun kita sebut talaki kita, khotam kita, itu bukan terkejar-kejar. Hanya setakat-setakat yang sempat sahaja. Sekarang ni penekanan berkaitan dengan takrif dia. Muafiq dapat masa. Satu Fatihah masbuk tak dapat masa. Kalau takrifan tu kita masih lagi keliru, boleh tanyalah. Sekarang ni qadar masa Fatihah yang pertengahan. Kalau 15 saat itu Fatihah yang cepat. Kita nak mengkira qadar masa tu. Kita nak kira kepada qadar masa Fatihah yang pertengahan 25 saat. Kenapa kita tidak ambil qadar masa 15 saat? Itu bukan pertengahan. Itu laju kita nak kira tu. Nak kira qadar masa satu Fatihah yang pertengahan. Boleh buat 15 saat Fatihah yang laju. Tapi kita bukan kira kadar masa Fatihah yang cepat, kira kadar masa Fatihah yang pertengahan. Kalau imam rokok, bila imam mau cepatkan bacaan, imam rokok, kita tak dapat masa, masbuklah kita. Itu sahaja. Walaupun di masa yang 15 saat tadi, kemungkinan kita boleh habiskan bacaan Fatihah, kita tetap masbuk. Tapi masbuk yang selesai membaca Fatihah, maka tu imam tak tanggung dah sebab dia selesai membaca. Tapi makmum tu tetap masbuk. Macam mana? Perempuan macam mana? Sebab tadi bercadang nak buat lakonan lah. Ada imam, ada makmum. Buat juga? Macam mana? Atau ambil tu? Salam. Tak faham? Ada yang kata ramah tak faham tu? Ke ada tu dah? Mana tadi 3 orang? Tiga ada ke depan.
Duduk. Takkan terima 2 orang makmum seorang. Tu imam semayang dah, kita kira. Okey, imam semayang. Sekarang ni parti molek-molek. Parti molek-molek saya nak tanya hak bab takrifan dahulu. Takrifan. Jadi sekarang ni hak ni makmum takbir. Allahu akbar. Dia cepat sikit. Hak ni dia lambat sikit, dia pun takbir. Imam pun rokok Allahu akbar. Makmum ni dapat tak masa satu Fatihah daripada takbir tadi sampai imam rokok? Dapat tak masa? Makmum ni dapat ke tak? Makmum hak takbir lambat ni dapat ke tidak? Tak dapat. Saya tanya sekarang ni makmum ni dapat ke tak masa? Dapat. Baca ke tak baca belum tentu, mungkin baca mungkin belum. Itu masalah. Saya dah tanya, makmum ni sempat tak baca tak tanya. Makmum ni dapat tak masa? Dapat. Muafiq. Hak lambat sedikit ni dia tak dapat masa, dia masbuk, itu sahaja. Ada ni. Kemungkinan masa tadi ni makmum ni hanya membaca doa iftitah sepenuhnya. Tiba-tiba imam rokok. Dia dapat masa. Tapi Fatihah satu ayat pun belum baca. Itu masalah. Sekarang ni dapat tak masa? Dapat. Muafiq, itu sahaja. Cuba duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Naik rakaat ketiga. Naik sekali. Jadi imam ni mempercepatkan bacaan. Sebab dia qori Arab. Dia mempercepatkan bacaan. Bawa balik ngaji luar ni dia baca wasal. Suka tu imam. Dia imam pun rokok. Rakaat ketiga. Dapat tak masa satu Fatihah makmum 2 orang belakang ni? Tak dapat. Masbuk lah. Itu saja. Tasyahud kembali. Tasyahud balik. Imam bangkit pada rakaat yang ketiga. Imam bangkit. Makmum bangkit. Rakaat ketiga. Bangkit. Kita fardu takdir lah. Kita berkata fardu takdir. Makmum ni makmum hak gemuk. Tapi ni tak gemuk ni. Makmum hak gemuk. Dia nak bangun tu agak payah. Dia apa? Tunjar ke panggil apa? Dia bangun-bangun barulah dia boleh tegak. Dia boleh tegak. Lambat dia boleh tegak. Imam lama dah tegak Lambat tegak kenapa? Kerana dia gemuk, kerana dia sakit lutut contohnya. Jadi tegak dia lambat. Makmum ni sihat. Imam pun rokok. Dapat tak masa terpatih makmum ni? Dapat. Muafiq. Makmum ni dia bangun lambat sebab dia uzur tadi. Dapat tak masa terpatih? Tak dapat. Dia masbuk. Hak masbuk wajib rokok serta merta. Hak muafiq kalau dia sudah dah baca dia rokok lah. Kalau dia tak sudah lagi dia kena sudahkan bacaan Fatihah. Itu contoh dia. Kepada dapat tak masa? Ke mana? Masa jelas dah tadi dalam lingkungan 25 saat. Masa satu Fatihah. Jadi sampai imam rokok, makmum ni dapat masa, muafiq. Tak dapat masa, masbuk. Tapi kalau imam mempercepatkan bacaan 3 ke 4, tegak, makmum pun naik segera, sekejap je imam rokok, tak dapat masa, kedua masbuk. Imam rokok je lah. Itu saja. Dia takrifan cukup mudah. Hak payahnya dia ada bagai-bagai masalah pula muafiq, ada bagai-bagai masalah sebagai masbuk. Dia banyak masalah lain. Tapi kalau definisi itu memang cukup mudah. Dapat masa, muafiq. Mungkin sempat baca, mungkin tak sempat baca, tu hal dia lah pula. Jangan kita muafiq sempat baca, tak sempat baca, masbuk. Tu susahlah kalau seumpama tu. Lari sangat-sangat, tak betul sangat-sangat. Bertukar pada mana? Dia masbuk. Ada satu solat boleh bertukar lah. Boleh jadi muafiq masbuk. Boleh bertukar. Bukan dari satu rakaat bertukar, satu rakaat tidak bertukar. Sebagai contoh. Makmum tu gagap. Contoh, makmum gagap.
Bukan waswas. Ni kita sempat dah baca dia punya masalah. Masalah dia gagap, syok, rupa ni. Makmum gagap. Ada makmum yang memang dia bukan waswas. Ada makmum yang tidak boleh nak memulai. Ada makmum yang tak boleh membaca alham. Dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Ilham. Baru dia boleh baca. Kalau nak Bismillahirrahmanirrahim, nak al, dia tak boleh pergi. Pandai ni. Dia tak boleh. Dia bukan waswas. Kejadian dia begitu. Lidah dia begitu. Dia kalau nak baca, dia kena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau dia tu imam, orang dengar, apa tu imam ni wasal seumpama tu. Bukan dia wasal saja-saja. Dia kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, al, tak boleh. Al. Dia tak boleh pergi. Badan. Ada orang yang dia ada sebutan dia memang dia tak disebut. Maknanya dia apa ke? Gagap. Dia sebut gagap. Dan kita ada sebut gagap lah. Lambat bacaan. Jadi kalau gagap ni, kalau tu imam membaca Fatihah kuat, dia disunatkan segera membaca Fatihah. Jangan tunggu imam. Sebab dia gagap. Dia bermasalah. Kalaulah kita kata tu imam rokok dah. Oleh kerana gagap dia menyebabkan dia masa tidak dapat nak menyudahkan bacaan Fatihah, dia tetap muafiq lah. Sebab masa dia dapat sangat. Maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Imam sudah sujud yang pertama, sujud yang kedua, dia baru rokok. Dia iktidal rakaat pertama ni. Imam sudah naik rakaat yang kedua. Dia pun selesai sujud yang pertama, sujud yang kedua, dia pun bangkit rakaat kedua, imam sudah dah baca Fatihah. Imam baca wal asri. Dia tak dapat masa satu Fatihah. Imam rokok, dia masbuk. Dia pun wajib rokok semerta sebab tak dapat masa. Tapi masa yang dia dapat pendek tu, kalau orang yang tidak gagap boleh baca 2-3 ayat dengan masa pendek tu. Tapi oleh kerana gagap dia, bismillah pun tak boleh baca. Rokok je sebab dia masbuk. Tapi masa memang tak dapat. Tapi tak dapat pun kalau orang tak gagap, masa pendek tu boleh 2-3 ayat Fatihah. Tapi oleh kerana gagap dia, bismillah pun tak boleh nak baca. Bila imam rokok, dia tetap wajib rokok sebab dia masbuk. Lepas tu tasyahud awal, imam pun naik rakaat yang ketiga. Dia pun naik rakaat yang ketiga. Imam baca Fatihah yang pertengahan. Memang dapat masa. Tapi oleh kerana dia gagap, rakaat kedua tadi dia masbuk dah. Rakaat ketiga kembali muafiq lah. Sebab imam lepas tasyahud awal, baqi rakaat ketiga, dia pun baqi rakaat ketiga. Imam baca pertengahan, dapat masa, muafiq dia. Tapi gagap dia, kita letaklah bismillah pun tak sempat baca ke ataupun separuh ke, dia tetap wajib menyedahkan bacaan Fatihah sebab dia muafiq. Ada. Kita letaklah imam sujud yang kedua tu, dia sempatlah sudah baca Fatihah di rakaat. Dia tidak. Imam nak rakaat ketiga dah. Dia lepas dia sujud yang kedua, dia naik itu. Imam tidak dah misalnya. Dia dipanggil masbuk. Tapi tidak sempat rakaat bersama imam. Rakaat dia tidak ada. Itu je lah. Dia pun tidak bersama imam. Tapi kalau rakaat keempat tu, dia naik ngam-ngam dengan imam rakaat, dia masbuk, dia pun rakaat semata. Sempat rakaat bersama imam qada tamanah, dapat rakaat. Tapi oleh kerana dia naik rakaat keempat tu lambat, rakaat keempat bukan macam rakaat kedua, surahnya tidak ada, menyebabkan yang rakaat keempat imam sudah tidak dah, maka tak ada rakaat dah dia ni sebab dia masbuk. Jadi rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk, rakaat ketiga dia muafiq, rakaat keempat dia masbuk. Itu orang lambat bacaan. Adapun orang lambat gerak diam, orang yang lambat gerak diam, orang yang lambat gerak diam ni, rakaat pertama dia muafiq, dapat masa. Rakaat kedua kemungkinan dia masih lagi muafiq sebab walaupun dia lambat naik, tapi itu imam ada surah. Rakaat pertama dia muafiq, tak dapat masa. Bila selesai sujud yang kedua, tu imam pun naik rakaat kedua. Dia memang naik lambat sebab dia sakit lutut, sakit, tak kira lah, ataupun dia gemuk ke. Tapi rakaat kedua tu imam ada surah. Walaupun dia tegak tu lambat,
Tapi tu imam Fatihah habis baca separuh dah pun, lepas tu dia baca surah pula, dia dapat masa. Hak lambat gerak diam ni yang nak kena jaga sangat-sangat. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Orang lambat gerak diam kerana dia sakit lutut ke, sakit belakang ke, gemuk ke, rakaat keempat dia kena jaga. Ada ni. Dia kemungkinan akan jadi masbuk sebab tak dapat masa. Makmum masbuk, imam sudah i'tidal. Makmum masbuk rokok selepas imam sudah i'tidal, batal sembahyang. Bukan kata rakaat tu masih lagi, tak, dia sudah batal sembahyang. Bila imam i'tidal, makmum yang masbuk, rakaatnya sudah tidak dikira, dia tidak boleh rakaat sendiri, dia dah tengok sendiri, batal sembahyang. Kalau muafiq tak apa. 2 rukun ke 3 rukun, kalau keuzuran tak apa, rakaatlah sendiri, i'tidal lah, kejar baliklah tu imam. Lepas tu masbuk, imam rakaat, dia kena segera rakaat. Sebab dia berbeza dengan muafiq. Dia kalau makmum tak dapat masuk kat ketiga kerana makmum lambat bangkit kerana menyodorkan tasyahud awal, itu hukum lain. Faham tak ni? Dia tak sama dengan hukum lepas tasyahud awal makmum lambat berdiri tegak kerana sakit, kerana gemuk, tu lain. Adapun kalau kat ketiga tu imam bangkit, makmum menyodorkan tasyahud awal menyebabkan makmum bangkit lambat, tu masalah lain tu. Sebab apabila imam bangkit pada rakaat ketiga, makmum yang belum menyodorkan tasyahud awal, makmum afdalnya segera bangkit pada rakaat ketiga, bukan menyodorkan tasyahud awal. Melainkan kalau tu imam tu kita kenal dah, tu imam kita yang mana rakaat ketiga keempat tak ada masalah, dia comelnya. Kalau kita menyodorkan tasyahud awal, rakaat ketiga kita Fatihah tidak ada masalah, memang kita disunatkan perhabis baca tasyahud awal dengan selawat. Tu imam kita kenal lah, tu imam ni, tu imam hak ratib, tu imam hak tetap ni. Mana rakaat ketiga dia clear, dia lambat rakaat. Ada ni. Nak marah pula kita lambat dia rakaat misalnya lah. Jadi makna kita tasyahud awal belum lagi sudah. Makna kita disunatkan habis tasyahud awal dengan selawat. Kalau kita boleh jangka tu imam kita ni, kita bangkit lambat rakaat ketiga, Fatihah kita tak ada masalah, maka disunatkan kita habis bacaan tasyahud awal. Jadi gitu. Dia berbeza dengan surah. Bila imam rakaat afdal rakaat segera, sebab surah ni tidak ada had. Dia surah ni panjang, tak ada had. Adapun tasyahud awal dengan selawat dia ada had dia. Ada setakat tu je tasyahudnya, setakat tu je selawatnya. Bila tu imam bangkit pada rakaat ketiga, kalau kita belum lagi selesai, tapi tu imam ni tidak ada masalah, dia memang rakaat ketiga rakaatnya lambat, memang kita disunatkan persudahkan tasyahud awal dan selawat, baru kita bangkit pada rakaat ketiga. Adapun kalau tu imam yang mana tu imam kita dah tahu macam mana ni, imam bangkit pada rakaat ketiga, afdal bagi kita segera bangkit pada rakaat ketiga, jangan menyodorkan tasyahud awal. Dia begitu. Tiba-tiba kita menyodorkan tasyahud awal, kita bangkit tak dapat masa satu Fatihah sebab kita bangkit lambat kerana menyodorkan tasyahud awal, bukan bangkit lambat kerana sakit lutut, bukan bangkit lambat kerana gemuk. Itu keuzuran, itu bukan sengaja. Bila bangkit lambat kerana sakit lutut, kerana gemuk, tak dapat masa satu Fatihah, masbuk imam rakaat. Berbeza dengan bangkit lambat
kerana nak menjodohkan tasyahud awal, menyebabkan tak dapat masa satu Fatihah. Kalau kira definisinya adalah masbuk. Kalau kira definisinya adalah masbuk. Tapi pandangan yang muktamad, pandangan Syekh Ibn Hajar, dihukumkan seperti orang muwafiq walaupun definisinya masbuk. Nah ni, ini sebenarnya masalah yang keenam daripada 9 masalah. Jadi kita pergi kepada hak dalam kitab ni dah. Apabila makmum tak dapat masuk ke 3 kerana bangkit lambat daripada tasyahud awal, nak menyudahkan tasyahud awal. Bukan bangkit lambat kerana sakit lutut, bukan bangkit lambat kerana gemuk. Kalau bangkit lambat kerana sakit lutut, bangkit lambat kerana gemuk, sah dia orang masbuk, imam rakaat. Dia bangkit lambat kerana nak menyudahkan tasyahud awal. Tu salah dia tu. Bukan kata dia uzur sakit lutut apa dah. Menyebabkan dia tak dapat masa satu Fatihah pertengahan 20 saat tadi. Kalau ikut pada definisi, makmum tu makmum masbuk. Tapi pandangan muktamad bagi Ibn Hajar, dihukumkan seperti muwafiq yang tidak ada keuzuran, muwafiq yang dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Dia masbuk kalau ikut definisi, tapi dihukumkan, diwajibkan buat hukum seperti orang muwafiq, dengan bahawa wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan hanya 2 rukun sahaja. Imam sudah nak pergi pada sujud yang pertama, wajib niat mufarakah. Wajib niat mufarakah. Itu pada pandangan Ibn Hajar lah. Itu pada pandangan yang muktamad. Walaupun pandangan Syekh Ramli diberi hukum muwafiq, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Itu senang sikit. Tapi hak utamanya pandangan hak Syekh Ibn Hajar. Dia dihukumkan muwafiq, tapi muwafiq yang tidak ada keuzuran, hanya dimaafkan 2 rukun sahaja. Macam mana? Bukan ni sampai tengok jam ni, tak boleh nak baca kitab dah kita ni. Bukan rukun 3, 2 rukun macam sebut dah tadi kan. 2 rukun, rakaat ketinggalan, i'tidal ketinggalan, imam turun sahaja, sudah tak panggil i'tidal, walaupun lutut tak sampai latar lagi, dia sudah ketinggalan 2 rukun yang lengkap, 2 rukun yang sempurna, iaitu rakaat dan i'tidal, batal sembahyang. Melainkan dia wajib segera niat mufarakah. Kalau dia masih lagi belum dapat menyudahkan bacaan Fatihah, imam sudah i'tidal nak pergi kepada sujud yang pertama. Nak ikut pandangan Syekh Ramli, muwafiq dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tak masing-masing tak ada apa. Saja je. Syekh Ramli maaf 3 rukun panjang. Tak payah nak mufarakah lah, 3 rukun panjang. Bagi masalah muwafiq, dia masbuk. Dia tak dapat masa. Dia masbuk, dia tak dapat masa sebab dia menyudahkan tasyahud awal. Kalau ikut definisi dia masbuk sebab dia tak dapat masa. Tapi Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar letak hukum muwafiq. Kamu kena sudahkan Fatihah. Kamu kena sudah Fatihah. Sebab salah kamu tu menyudahkan tasyahud awal tu. Kamu kena sudah Fatihah. Sudah Fatihah dah apalah. Maaf 2 rukun ke 3 rukun. Syekh Ibn Hajar kata, kamu sengaja. Maaf 2 rukun cukup lah. Syekh Ramli kata, dah ada apa lah. Muwafiq, maaf 3 rukun panjang. Gitu je lah.
Yang masalah macam mana? Dia hanya maaf 2 rukun. Dia nak ikut imam, rakaat tu tidak dikira, tambah lepas imam beri salam. Tidak ada pilihan tu. Dia wajib niat mufarakah. Tak ada pilihan tu. Pada ni. Dia ada pilihan, hak ni tak ada pilihan. Hak ni hak saya biasa, hak ni biasa berlaku. Hak ni saya sebut dah sebelum ni kan. Dia kalau maaf 2 rukun, umpama saya sebut permulaan hak tadinya, tarawih bulan Ramadan, rakaat kedua hanya baca surah pendek Qul Huwallah. Tanda ni. Setengah-setengah tempat Melaka tak tahulah. Rakaat pertama Alhaakumut Takasur, rakaat kedua Qul Huwallah, kemudian Wal Asri, kemudian Qul Huwallah. Melaka buat seumpama tu. Mana rakaat kedua Qul Huwallah. Jadi rakaat kedua Qul Huwallah ni pula tu imam dia tak ada saktah langsung. Waladdallin amin bismillah dia pun. Kita makmum bismillah belum lagi dia bismillah dah. Tu imam. Tu kena naik gaji tu sebab dia naik gaji mungkin dia lambat sikit. Gaji murah tu katanya. Naik gaji dia lebih sikit dia taklah cepat sangat. Mana tu imam ni tak ada saktah. Kita tahu dah tu imam seumpama tu. Maka kita muafiq jelas-jelas sebab kita dapat masa. Rakaat kedua kan imam naik berdiri, kita pun naik berdiri, kita dapat masa, kita memang muafiq. Tapi imam baca surah pendek, kita tahu dah. Kalau kita tak tahu, tiba-tiba imam baca Wal Asri, Inna A'tayna, ni keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang, tak ada masalah. Kalau tahu dah, tidak keuzuran, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Jadi apabila dia baca Fatihah, selepas imam selesai baca Fatihah, imam baca Qul Allah segera, dia wasal pula Qul Allah satu nafas. Nak kira macam mana? Baru baca 2-3 ayat Fatihah, tu imam rokok dah. Rokok pula cepatlah ni. Tak ada cepat sebab nak selesai 20 rakaat ni, nak berlawang di masjid lain. Kamu sudah pukul berapa 20 rakaat? Jadi dia pun rokok cepat, iktidal cepat. Dalam iktidal kita masih lagi ada 1 ayat Fatihah. Maknanya kalau kita nak menyudahkan juga, imam pasti akan sudah turun ke bawah. Kita nak rokok sebelum imam turun ke bawah daripada iktidal, tak boleh. Sebab muafiq tanpa menyudahkan Fatihah, rokok batal semayang. Tapi nak sudah 1 ayat lagi tu imam akan turun ke bawah. Sudah ketinggalan 2 rukun yang sempurna, batal juga. 1 jalan saja, wajib niat mufarakah. Tidak ada jalan, okeylah. Rakaat tu saya tak ada saya ikut imam iktidal lah. Lepas imam bisalam saya tambah rakaat. Tidak ada pilihan tu. Hanya 1 pilihan saja, wajib niat mufarakah. Tak ada pilihan kata, okey, sekarang ni imam dalam iktidal, kita muafiq ni 1 ayat lagi ni Fatihah belum lagi kita baca, kita pun lepas tangan, kita pergi ikut imam iktidal, imam turun sujud, kita pun turun sujud, rakaat tidak ada. Lepas imam biasa kita tambah 1 rakaat. Tidak ada pilihan tu, tidak ada. Dia hanya wajib niat mufarakah. Macam mana? Sebab itulah orang makmum akan membaca Fatihah awal. Imam baca Fatihah separuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pun memulai membaca Fatihah. Itu jalan dia. Elok ke kita membaca Fatihah ketika imam sedang membaca Fatihah? Memang tidak elok. Tetapi kenapa buat seumpama tu? Sebab tu imamnya tidak elok. Itu je lah. Imam tidak elok. Kalau imam nak baca Qul Allah sekalipun, lepas habis baca Fatihah, diamlah sekadar 1 Fatihah ke, setengah Fatihah ke. Jadi makmum pun okey, ngam-ngam. Ada ni. Itu imam yang elok. Bila berhadapan dengan tu imam yang tak elok, kita pun jadi tak elok sebab kita membaca Fatihah ketika imam sedang membaca Fatihah. Memang tidak elok. Tapi terpaksa kena buat seumpama tu. Kalau tidak, di penghujung tu kemungkinan kita wajib niat mufarakah.
Bila imam membaca, kita membaca Fatihah ketika imam sedang membaca Fatihah, imam pun waladdallin, amin. Kita berhenti Fatihah kita sekejap, kita pun amin untuk Fatihah untuk imam. Kita sambung balik Fatihah kita. Kita sambung balik Fatihah kita. Disunatkan seumpama itulah. Kalau tidak amin pun tak ada apa, tapi disunatkan. Makmum apabila dia masbuk, imam i'tidal, makmum masbuk ni wajib i'tidal bersama dengan imam. Dia kena tambah satu rakaat sebab memang rakaat tu dia tidak dapat. Tapi masbuk rakaat pertama tak dapat rakaat ni, kena tambah satu rakaat. Jangan masbuk rakaat kedua. Rakaat kedua dia mari lambat, masbuk rakaat kedua imam i'tidal dah. Rakaat kedua ni tambah satu rakaat pula. Tu ngelak gitu. Tu tambah dua rakaat lah. Apa? Apa ni sekarang ni? Tambah satu rakaat. Tu sebab rakaat pertama. Rakaat pertama dia masbuk, imam sudah i'tidal. Maka rakaat pertama tu dia tidak ada. Dia kurang satu rakaat. Lepas imam bersalam, memang kena tambah satu rakaat. Kalau berlaku seumpama tu pada rakaat yang kedua, tambah satu rakaat juga. Saja je. Macam mana? Masalah wajib niat mufarakah. Kalau tidak niat mufarakah, kalau kita tak niat mufarakah, imam turun sujud saja kita sudah ketinggalan lebih daripada 2 rukun. Apa hukum sembahyang kita? Batal. Itu wajib niat mufarakah. Kalau kita rokok mana sebelum imam turun sujud, satu ayat Fatihah lagi belum dibaca tadi kan? Satu ayat tak apalah, muafiq rokok tanpa menyudahkan Fatihah, walaupun satu ayat, walaupun setengah ayat, batal juga. Sebab tu wajib niat mufarakah, tidak jadi batal. Kita tu solat kita lah, dah kita mufarakah dah. Tak ada apa-apa lah, hal kita je lah. Dah kita nak mufarakah, kita cerai dengan tu imam. Asing-asing dah lah, bercerai dah, nak duduk bersama apa lagi. Ada, kita tak ada kaitan dah dengan tu imam. Bila kita niat mufarakah, tak ada kaitan dah. Kita mendahului ke, kita ketinggalan dah, kita seorang diri, tak ada kaitan dengan tu imam. Bila kita sudah niat mufarakah, dah bercerai dah kan. Tu imam hak tu imam, kita hak kita, bercerai ke apa? Dia nak cara lain, dia cara lain, kita cara lain, kita cara lain, dah kita bercerai dah. Bercerai dah pisau dah kan. Untuk imam tak ada dah lah. Setelah dia selesai Fatihah, perlu ke dia baca zikir pada rukuk tidak ada sujud rukuk kedua, ataupun perlu ataupun sekadar dia baca, dia lakukan rukuk kedua dan kemudian untuk kerja imam. Kita ketinggalan daripada imam. Masalah bacaan-bacaan tu kita baca macam biasa. Sebab ketinggalan tu bukan kita ni ketinggalan yang hak syarak sudah membenarkan. Jadi dalam sembahyang kita kena jaga dia punya hak aturan dalam sembahyang kita pula. Kita tidak perlu kata nak terkejar-kejar. Oleh kerana kita sudah ketinggalan, dimaafkan ketinggalan 3 rukun, maknanya tak sampailah 3 rukun. Imam dalam sujud yang pertama ke, duduk atau sujud ke, kita baru selesai membaca Fatihah, kita rokok, kita i'tidal macam biasa. Kita tidak ini diwajibkan segera, tidak. Mana kita baca tasbih macam biasa. Kalau nak kita Fatihah, dia tak dapat muafiq, tak dapat baca
Rakaat yang mana? Yang terusnya kalau dibangkit lambat, kemungkinan tak dapat masa. Tak dapat masa masbuk. Tak ada masalah masbuk pun. Walaupun kerana zikir-zikir sunat dibuat. Walaupun zikir-zikir sunat sekalipun. Sebab dalam aturan semua kena jaga pula. Sebab kita sebenarnya dalam tasbih-tasbih dalam rakaat sujud ni, walaupun kita wajib hanya tamak-ninah sahaja, dan kalau kita tasbih satu kali pun kita sudah bertasbih, tapi hukumnya makruh. Makruh kita mempercepatkan semayang. Kita sempat tamak-ninah, okeylah, itu rukun. Kita tasbih juga subhana rabbiyal azim sekali. Lepas tu kita pun berpindah rukun. Makruh seumpama tu. Kita kena jaga aturan semayang. Sunat-sunat kita kena jaga sebab ketinggalan kita syarak menguzurkan. Rakaat kemudian kita muafiq ke, kita masbuk ke, ada jalan dia belaka. Dalam semayang kita nak terkejar-kejar. Maknanya ni tak sama dengan tasyahud awal tadi. Tasyahud awal tu pun ada keadaan ni pula. Yang macam mana? Yang lambat pun ni. Kalau syarah boleh, maaf 3 hukum panjang. Maaf 3 hukum panjang. Ada ketika memang dia afdalnya perhabiskan tasyahud awal. Ada ketika memang dia afdal perhabiskan tasyahud awal kalau dia boleh jangka Fatihah dia tu. Sebab dia hak tasyahud awal ni dia dekat saja. Hak ni dia panjang daripada kita rukuk tidak, imam sudah pergi kepada rakaat yang lain. Makna kita kena jaga aturan semayang kita. Kena jaga aturan semayang. Masbuk ke 4 rakaat. Macam saya ngaji dahululah, saya masbuk ke 4 rakaat. Tak ada masalah. Lagi mujud sebab Fatihah tak payah baca. Dia hak cacat solat ni, dia hak masbuk rakaat pertama. Sebab masbuk ni Fatihah ditanggung oleh imam. Adakah kita dapat pahala sebagaimana muafiq yang kita membaca Fatihah sendiri? Tak sama. Faham tak ni? Itu kita baca Fatihah kita sendiri, Fatihah kita sendiri. Masbuk tu imam yang tanggung. Faham tak ni? Macam mana kita? Kalau duit kita sendiri dengan duit orang tanggung, mana sedap? Sedap duit kita sendiri, kita bebas. Kalau duit tu orang yang tanggung, tak bebas. Memang tak akan sama. Dia masbuk tu imam tanggung bacaan Fatihah. Tetapi berbeza dengan makmum muafiq yang membaca Fatihah. Kelebihan dia tak sama. Dia tetap dah. Adapun kalau berlaku masbuk di tengah sembahyang, memang ada kekurangan. Tetapi kenapa berlaku masbuk di tengah sembahyang? Kerana imam mempercepatkan bacaan. Itu kekurangan yang berpunca daripada manusia itu sendiri. Adapun kalau kita masbuk kerana kita lambat gerak diam, kerana kita uzur, kita sakit, itu bukan kita sengaja, itu dipanggil keuzuran. Itu tidak ada kekurangan untuk kita. Tapi kenapa kita masbuk kat 3/4? Kerana imam mempercepatkan bacaan. Itu kecuaian manusia. Kenapa buat seumpama tu? Sebab tu kalau berlaku seumpama tu, kita kena tegur tu imam. Sebab sekarang ni tak apalah kita mengetahui kalau masbuknya macam mana. Tapi ramai-ramai makmum dia tidak mengetahui. Macam saya sebut tadi, tu kata program tu ustaz dan tu imam sendiri di program tu. Bila imam mempercepatkan bacaan 3/4, semuanya makmum buat hukum sebagaimana muafiq, menyudahkan bacaan Fatihah. Tetapi hak ni hak memang luar biasa. Hak ni Syekh Arab, imam Arab. Dia dulu kerajaan Terengganu bulan Ramadan, dia ambil imam daripada luar. Imam luar ni dia bukan bermazhab Syafi'i. Dia bukan bermazhab Syafi'i. Dia ada imam yang tetap di masjid-masjid utama, imam tu sebulan duduk situ, dia tak bergerak. Ada imam yang satu malam satu masjid, satu malam satu masjid, satu malam satu masjid. Orang pejabat ramai yang bawa. Yang kebetulan dengan saya malam yang lebih daripada malam 15 dah. Malam lebih daripada malam 15 dah. Saya pergi satu masjid,
Sebab saya semain tak letak, saya pergi situ tak letak. Saya pergi satu masjid, ramai orang. Kena-kena makmum ikut tok imam ni. Makmum ikut tok imam sebab tok imam ni bacaan sedap. Jadi makmum hok minat ke tok imam ni, dia akan tanya pengiring. Pengiring itulah pejabat agama. Dia tanya tok imam oleh agama Melayu. Dia tanya pengiring itulah. Malam esok tok imam syekh ni bertugas di mana? Jadi orang ikut dia. Memang dia baca tu memang sedap. Memang baca sedap. Arab pun Arab juga, tapi dia baca sedap. Memang sedap. Memang menasabah lah orang tu ramai. Orang pertama kudu isyak. Okeylah. Tasyahud awal. Saya baru nak baca asyhadu, dia bangkit dah orang ketiga. Kata ni siap ni. Ni main orang Arab ni, payah orang Arab ni. Saya baru nak baca asyhadu, tasyahud awal, dia sudah bangkit orang ketiga isyak. Ni wasa tak sedap ni. Saya pun terus bangkit. Saya baca iya, tak baca lagi. Belum nak baca iya, dia rokok dah. Ni luar biasa. Ni tak pernah jumpa. Ni pertama kali jumpa. Tak pernah jumpa. Dia mungkin satu napah kali. Mungkin satu napah. Tadi saya cerita anak murid pada tubuh saya tu, tu daklah cepat seumpama tu. Tapi orang ni memang cepat luar biasa lah. Siapa dak 15 saat aku dah tahulah. Tapi masa tasyahud tu saya baru nak baca asyhadu tu, dia bangkit dah. Memang tak sedap dah hatinya. Saya pun terus bangkit. Auzubillah saya tak baca. Saya belum lagi nak baca iyyaka na'budu ke sempat baca gitulah, dia sudah rokok. Tu memang jelas sangat-sangat tak dapat masa. Satu masjid buat hukum muafiq belaka. Satu masjid. Tapi ini orang kampung lah, bukan ustaz, bukan tok imam. Satu masjid. Seramai-ramai orang turut dia tu, satu masjid buat hukum sebagaimana makmum muafiq, menyudahkan bacaan Fatihah. Imam sujud yang pertama tu bawah ada rokok pun ada. Makmum belakang ni sudah jadi apa ni? Sudah jadi begitulah abang tak sama dah. Yang Syekh Arab ni pula takkan ekor mata tak nampak makmum Melayu ni tidak rokok bila dia rokok. Kalau makmum Arab, imam rokok, makmum rokok sebab makmum tidak ada bacaan Fatihah. Ni makmum Melayu, makmum belakang ni ada macam-macam, tak sama. Ada ni. Syekh Arab ni pun jahil juga hukum pekor. Lepas tu pula pegawai pejabat agama hak mengiringi. Ni sudah malam yang lebih daripada malam 15 dah. Ni. Ada ni. Jadi kebanyakan kita tidak memahami hukum mafik masbuk. Kalau tu imam mempercepatkan bacaan orang ketiga keempat, kita kena pegang tu imam tu. Kalau kita jadi masbuk, patut kita tidak. Kita baca tak habis ditanggung oleh imam. Tapi di situ kekurangan bagi kita sebab kita jadi masbuk kerana taksir cua tu imam. Kita jadi masbuk patut kita ditanggung oleh imam kerana kita bangun lambat, kerana kita sakit lutut, kerana kita gemuk. Itu bukan kecuaian. Berbeza dengan kecuaian. Kebetulan masa semayang tu sebelah tu orang berkenaan. Saya mengajar tempat dia, buku mafik masbuk dia lari. Sebab dia orang berkenaan. Jadi dia imam maghrib, dia imam isyak, dia lari balik. Sebab orang berkenaan, orang hebat tak mengaji. Dia duduk sebelah saya malam tu. Sudah main tarawih, saya pun telefon. Tu imam isyak tadi cepat je. Memang cepat sungguh dia kata. Orang 3-4 isyak tu masbuk kita tu. Memang masbuk dia kata. Memang masbuk. Kalau masbuk kena rokok segera. Memang kena rokok segera. Tapi dia tak pun. Dia pelepah diri. Dia pelepah diri. Ni orang berkenaan dah ni. Orang yang agama lah. Nak ceritanya secara umum terkadang makmum kita kurang memahami berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Jadi kalau berlaku tu imam mempercepatkan bacaan, itu menjadi tanggungjawab pada pihak masjid. Kena bagi panduan, bagi nasihat, bagi peringatan. Sebab apa? Sebab menyebabkan makmum yang jahil hukum masbuk, dia masbuk tapi dia buat hukum sebagai muafiq, batal sembahyang makmum. Jadi kita masjid kena ambil tindakan lah. Kena ambil tindakan. Sebab tak pelik. Di mana-mana tempat pun tak pelik. Kalau bicara muafiq masbuk, agak ketinggalan. Walaupun saya photostat tu, muafiq masbuk tu darjah 5.
Sebab apa? Nak ceritanya darjah 5 je ilmu ni, bukan ilmu tinggi. Takut nanti orang faham, oh tinggi ustaz mengajar, ilmu darjah 5. Tinggi apa? Saya potong stick tu pendidikan Islam darjah 5 tu. Tinggi apa darjah 5? Macam mana? Kemudian kita ada satu sesi lagi ni. Dah ni. Mana kita baca sesi hak kemudian tu, insya-Allah lah untuk takrifan tu okeylah. Lepas tu kita pun pergi kepada masalah-masalah banyak lah tu hak termasuk masbuk apa semua. Jadi insya-Allah untuk pukul 2 nanti kita akan bacalah setakat mana yang kita boleh baca hak ada dalam kitab ni. Sebab dia akan pergi kepada macam mana hak 3 rukun panjang. Kemudian kalau kita tak sempat 3 rukun panjang, macam mana kita nak lakukan. Tapi sebenarnya dia permasalahan ni masih lagi banyak hak berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Permulaannya kita kena faham molek definisi muafiq, definisi masbuk. Muafiq dapat masa tutup Fatihah yang pertengahan, masbuk tidak dapat masa satu yang pertengahan. Muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah, imam tidak tanggung sama sekali. Masbuk imam tanggung bacaan Fatihah, maka masbuk imam rakaat wajib rakaat serta-merta. Tapi masbuk pun ada syarat-syarat dia juga. Hak wajib rakaat serta-merta bersama dengan rakaat imam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.